Okey. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yazid bin Robin. Ingin menemu bual usahawan muda. Itu Encik Muhammad Zulfahmi bin Zahari, pemilik syarikat Pikapen Enterprise. Ya, Encik, boleh ceritakan serba sedikit berkaitan sejarah dan latar belakang Encik dalam menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Okey. Terima kasih. Serba sedikit pasal latar belakang saya merupakan pelajar tahun 1 master dalam project management, dan semasa degree dulu saya ambil construction management. Kemudian selepas habis degree, saya masih belum bersedia untuk keluar bekerja dan saya pilih untuk start bisnes sendiri lah. Walaupun semasa degree pun saya dah bermula berjinak dengan perniagaan yang lebih besar. Saya buka syarikat sendiri pada saya tahun 2. Kemudian saya buka satu kios di Dewan Kuliah U. Kemudian saya sambung lagi dengan Ayam Mas yang sekarang ni, dan selepas tu saya sambung lagi dengan Fruity Wafer di Dataran Usahawan. Setakat ni ada 3 cawangan lah. Dan saya merupakan anak kelahiran Sabah juga, di Tawau, Sabah, dan berpindah ke Kelantan dan berpindah ke Negeri Sembilan dengan Pahang, dan saya sekarang menetap di Pahang, di Kuantan. Ibu saya merupakan seorang guru dan ayah saya juga merupakan seorang warga pendidik juga. Walaupun kedua ibu bapa saya merupakan orang kata kerja makan gaji, tapi saya lebih orang kata diri saya ni lebih kepada mencari orang kata income sendiri, tidak berharap pada makan gaji. Saya pilih untuk berniaga dan macam-macam bisnes saya buat untuk permulaan. Bisnes kereta sewa, makanan, servis, orang kata lagi training center dan sebagainya lah. Kalau katakan ikut sejarah yang sebelum ni, saya masih orang kata baru dalam bisnes, masih baru dalam perniagaan. Saya kira ingat saya dalam yang betul-betul serius lah dalam 4 tahun sudah lah. Tapi kalau ikutkan zaman kecil tu memang minat macam-macam dengan kawan-kawan pun berminat berniaga semua. Tapi bila kata masuk universiti, saya nampak peluang yang banyak, macam-macam peluang yang kita boleh masuk. Dan saya mula susun strategi pada first year. Macam mana saya nak pastikan kata networking tu ada dalam USM. Bila saya kata saya susun networking, saya masuk kerja sini, saya masuk kelab sini, apa semua. Bila saya dapat networking, kemudian baru saya orang kata serius dalam bidang. Dengan kumpul modal pun modal sendiri juga. Saya tak buat pinjaman daripada kecil. Buat sikit-sikit, ramai orang tawar nak buat pinjaman, tapi saya ingat tak mau lah setakat ni. Jadi saya buat kecil. Modal saya first sekali RM17 3%. Saya buka sikit burger, saya buka dadah, kumpul modal-modal dan alhamdulillah lah setakat ni. Dari modal yang kecil boleh ya sekarang. Alhamdulillah lah setakat ni. Okey, soalan seterusnya, bolehkah Encik berkongsi pengalaman Encik sepanjang tempoh sebelum dan selepas bila seorang usahawan? Kalau ikutkan pengalaman sebelum dan selepas, sebelum ni orang kata saya juga pernah turun naik jugalah dalam hidup ni. Ada orang kata masa kita jatuh tu memang betul-betul jatuh lah. Masa tu sebelum saya betul-betul bisnes, saya pernah orang kata cari kerja lah part time. Contohnya antara yang last saya buat kerja part time ialah saya jadi pengadil bola sepak dalam USM. Pendapatan masa tu satu game, saya ingat saya RM25 satu game. Jadi pengadil ni orang kata walaupun sekejap dalam 40 minit ataupun sejam macam tu, tapi income yang RM25 tu rasa banyak sebenarnya, sebab orang kerja kat kedai makan pun RM25 untuk sehari kan, dalam 8 jam 12 jam kan. Jadi masa tu walaupun income tu banyak, sehari dalam 2 game malam lebih sikit dia orang bayar. Sehari 2 game pun rasa RM50 saya banyak. Tapi dengan orang kata banyak tekanan, assignment nak kena pakai duit, orang kata motor rosak pun nak kena pakai duit, minyak lagi, top up, makan minum, dengan bergantung pada PT tu memang tak cukup lah. PT pun 1 sem 3,000, bayar yuran apa 1,500 apa 1,700, tinggal berapa ringgit je. Jadi di situ saya mula fikir, last sekali saya buat betul-betul untuk jadi pengadil tu, saya kumpul modal sikit dan saya buka
bisnes lain. Saya buat kereta sewa dah. Kereta saya tak ada kereta sewa, tapi saya cari orang yang ada kereta. Kereta Sewakan lah. saya nak jaga dan saya akan ambil persen. Dari situ bila dapat persen macam tu banyak. Itu yang sebelum lah. Bila selepas daripada saya buat bisnes tu, setakat ni alhamdulillah lah. Orang kata nak makan pun tak berkira, orang nak tolong orang pun kita tak galak sangat kan. Sebelum ni kita nak tolong, kita tak ada duit juga. Kadang-kadang kawan kan dalam universiti kan. Dia cakap alhamdulillah lah. Orang kata selepas tu kehidupan lebih baik. Dan orang kata Selepas walaupun bergelar usahawan tu walaupun orang kata kerja sendiri orang kata tak ada future sendiri. kadang-kadang. Orang kata makan gaji menjamin masa harapan. Okay. Tapi pada saya makan gaji pun kita masih lagi orang kata tak menjamin sepenuhnya lah. Tak ada usaha. Kalau kata kita berniaga dan ataupun kita buat bisnes sendiri, kita ada miliki perniagaan sendiri, kita akan orang kata dalam setiap masa tu kita akan lebih berusaha dengan lebih baik. Walaupun kata income sikit, esok kita nak lebih banyak, esok kita nak lebih banyak untuk simpanan kita pada hari yang akan datang. Itulah sebelum dan selepas. Itu sebab sedikit lah sebelum dan selepas bergelar seorang usahawan. Okey, soalan seterusnya dari konteks bidang perniagaan. Seorang yang bergelar usahawan ni bang mempunyai ilmu yang luas sebelum menceburkan diri dalam bidang usahawan ni. Bolehkah Encik mengulas serba sedikit tentang visi, misi, wawasan serta risiko yang telah ditempuhi sepanjang menjalankan perniagaan ini? Saya tertarik dengan soalan nombor 3 ni. Sebenarnya banyak juga saya pergi masa Persero. Saya pergi ke orang kata program-program motivasi perniagaan, program-program keusahawanan yang dianjurkan oleh universiti dan sebagainya kan. Dan banyak pendedahan ilmu perniagaan, tapi ramai di kalangan pelajar-pelajar sendiri yang saya lihat, sahabat-sahabat saya sendiri pergi dapat ilmu tapi tak berani untuk melangkah. Walaupun kadang-kadang katanya tak ada modal, katanya tak ada sokongan dan sebagainya. Pada saya, kita tak akan dapat apa yang kita impikan kalau langkah pertama tu kita tak start pun. Jadi walaupun tak ada modal ataupun tak ada pengalaman sebagainya pun, benda tu akan datang secara semula jadi. Bila kita start melangkah, kita start buat, kita akan dapat pengalaman. Kita salah, kita akan dapat pengalaman. Kalau kita tak buat, kita akan tahu. Kalau kita buat, kita akan dapat pengetahuan macam-macam. Saya pun banyak belajar daripada sahabat-sahabat saya yang lain buat bisnes. Kadang-kadang saya tengok orang tu maju sangat bisnes, dan saya pergi dekat, kita tak datang minta ilmu, kita datang buat tanya dan sebagainya. Kadang-kadang orang ni kita tak tahu, kadang dia suka bagi ilmu dah kita, tapi kadang ada orang yang berkongsi pengalaman, yang orang kata tak mahu menolong orang lain. Ada juga dalam bisnes ni macam-macam. Sebab dalam bisnes ni saya ingat macam-macam jenis kita jumpa. Ada orang kita jumpa, orang tu suka sangat tengok orang lain buat bisnes, dia makan gaji tapi dia suka tengok orang bisnes. Ada orang yang suka bisnes dan dia tak suka tolong orang lain. Ada yang buat bisnes dan suka sangat tolong orang lain juga. Macam-macam yang jumpa. Dan saya pun banyaklah jumpa orang yang pelbagai ragam. Dan untuk dapat ilmu tu, nasihat saya kalau kata nak jadi usahawan yang lebih orang kata berjaya, teruskan. Walaupun ilmu tak ada ataupun ilmu kurang, kita terus melangkah. Jangan kata bagi halangan, ataupun kadang-kadang orang nak melangkah tapi dia bina dinding kat depan. Baru nak melangkah dinding tu, orang kadang rempuh je segala-galanya. Kalau tanya misi ataupun visi saya, senang saja. Saya hidup tidak mahu berhutang. Setakat itulah. Maknanya visi atau misi kita ni kena jelas. Yang kita tak nak, bila kita kata tak nak berhutang, kita akan buat sesuatu yang orang kata tak akan menjurus ke arah tu. Kalau kita tak nak berhutang, maknanya kita akan usaha lebih. Kalau hutang-hutang yang ada, kita akan selesaikan. Kalau kita nak beli kereta, kita akan beli kereta yang sekadar kita nak guna dan bayar tunai. Kalau kata ada hutang ni sangat beban. Kalau kita makan gaji 5-6 ribu pun, kalau hutang rumah dah 1,000 lebih, hutang kereta pun dekat 1,000 sebagainya, agak membebankan. Dan hidup situ agak stres untuk apa yang kita capai. Kecuali lah kalau gaji tu memang dah melampau kan, yang dah puluh-puluh ribu. Kalau kata usahawan muda ikut dengan apa situasi yang sedia ada sekarang ni, memang saya kata 2,000, 3,000 pun agak sukar untuk terus
apa orang kata menjalani kehidupan yang pada hari inilah. Itu setakat tu je lah untuk orang kata wawasan dan risiko yang terpaksa. Yang seterusnya, soalan keempat, bolehkah Encik menceritakan tentang cabaran yang ditempuhi sepanjang tempoh perniagaan dijalankan? Setakat ni untuk cabaran lah, kalau kata skop yang kecil, pada hari inilah saya baru saja naik dalam orang kata bisnes ni. Skop saya sekarang ni dalam universiti. Kalau ikutkan cabaran yang saya hadapi sekarang ni ialah untuk membuka cawangan yang lebih banyak. Maknanya sekarang ni walaupun ada 3 cawangan ni, saya terpaksa saya terpaksa guna orang kata nama orang lain lah. Maknanya nak buka, kalau kata sebab satu pelajar aku boleh hanya membuka satu saja. Dan untuk mengembangkan lagi, sebab saya cuma masa ada 2 tahun sahaja untuk saya pulun bisnes ni, untuk betul-betul buat, untuk kumpulkan modal untuk buka bisnes yang di luar lah. Kalau kata bisnes di luar ni memerlukan kata modal lebih tinggi berbanding yang kios dalam universiti ni. Kalau modal yang tinggi, kalau saya tak start pada sekarang, berharap pada satu cawangan saja, saya rasa tak tercapai untuk kumpul modal mungkin dalam 50,000 ataupun 100,000 kan. Itu setahun apa? Ya, betul. Sebab dalam bisnes ni, nasihat saya lah, kalau kata ada di apa orang kata di luar sana nak buat bisnes, permulaan untuk modal kita kena ada 3 kali ganda. Kalau kata kita kira-kira modal tu cuma last kali ada 10,000 untuk kita beli barang, kita nak beli apa peralatan bahan mentah 10,000. Untuk cabaran yang ditempuhi ni, dari segi persaingan pula, sebab kebanyakan saya punya perniagaan berkonsepkan makanan dan minuman. Jadi setakat ni memang bisnes yang paling laris sekali lah makanan dan minuman lah kalau kata pelajar ni. Tapi tak ramai yang berani ceburi dalam makanan dan minuman ni kalau kalangan pelajar, sebab tidak mahu orang kata mengambil risiko makanan tak habis dan sebagainya, kebersihan. Ramai pelajar yang lebih suka buat bisnes pakaian, gadget. Ada yang buat makanan dan minuman tapi yang simple sahaja. Maknanya burger, steamboat, kerepek yang tidak mengambil kata risiko yang rosak lah. Kalau pakaian ni tak habis tak rugi, boleh jual kali dan sebagai tempat-tempat yang lain. Dan persaingan tu agak orang kata minimum lah bagi saya. Cuma dari segi persaingan harga, mengalami sedikit orang kata konflik lah, di mana di dalam universiti ni harga dah ditetapkan oleh universiti di kafe-kafe. Tapi kami tidak tertakluk dalam undang-undang universiti tu. Jadi di kafe-kafe ni diorang dapat harga yang murah dari supplier. Dan kami yang bisnes pelajar ni agak sukarlah untuk menandingi harga yang mereka jual. Jadi kalau kami jual lebih sikit tu, maknanya takutlah pelanggan tu kan, itulah tak nak datang balik kan. Jadi dari segi harga tu kami terpaksa buat sesuatu yang orang kata walaupun harga mahal, tapi kalau kata minuman tu kita guna cawan yang lebih menarik, terpaksa keluarkan modal yang lebih tinggi lah. Maknanya perhiasan apa semua, promosi pun kena kuat sikit lah universiti. Kalau kata di kafe, memang jauh lah murah daripada perniagaan pelajar. Sebab mereka dapat supplier lebih, modal pun orang lebih tinggi. Beli banyak, dapat lebih murah. Kami nak beli banyak pun modal pun tak ada banyak sangat. Lepas tu tempat nak simpan pun tak ada. Jadi persaingan daripada peniaga luar dengan harga tu yang menjadi utama lah kepada kami sebagai usahawan muda. Terusnya, apakah inovasi dan penambahbaikan yang telah dilakukan oleh Encik untuk memastikan kelangsungan perniagaan ini berjalan dengan lancar? Untuk inovasi ni, saya kira saya punya pelik sikit inovasi saya. Di mana untuk kelangsungan bisnes dalam universiti, kalau di Universiti Sains Malaysia ni lebih mementingkan aspek lestari. Lestari ni terlalu umum, banyak sama ada semula jadi ataupun ekonomi, keuangan dan sebagainya. Kalau mengikut kelangsungan bisnes saya lebih gemar mengambil pelajar sebagai staff saya sendiri. Bila saya ambil pelajar sebagai staff saya sendiri, saya akan dedahkan ilmu perniagaan, saya akan berkongsi. Dan di situ saya ajak mereka
buat bisnes, buat perniagaan sendiri. Maknanya sambil bekerja, mereka ada produk mereka sendiri di tempat cawangan saya. Di situ saya akan melatih lebih ramai usahawan muda yang akan datang, dan kelangsungan bisnes yang ada dalam USM bergantung kepada kekuatan kita melahirkan usahawan yang lain. Maknanya apabila interview nanti untuk kata fasa-fasa akan datang, poin-poin macam inilah yang akan menguatkan lagi kelangsungan saya untuk berada dalam USM. Maknanya saya akan melatih pelajar-pelajar lain untuk turut sama membuat perniagaan, tidak hanya berharap untuk makan gaji. Dan alhamdulillah setakat ni saya dah pakai ataupun saya dah kata mengupah atau menggaji pekerja seramai 48 orang setakat ni. Dan saya kira dalam 20% dah ada syarikat sendiri dan 30% dah ada perniagaan sendiri. Setakat ni alhamdulillah lah. Soalan yang terakhir, sebagai seorang usahawan yang sekarang ni tengah dah berjaya, saja. alhamdulillah, apakah nasihat Cik kepada usahawan muda dan yang baru nak berkecimpung dalam dunia keusahawanan ini? Nasihat saya lah kepada usahawan muda yang ada minat tapi masih tak ada usaha lagi. Betul kan? Nak mencuburi bidang perniagaan ni memang banyak risiko, dan kita pun dengar macam-macam daripada orang buat bisnes ni, kalau tak laku macam mana, kalau macam ni tak laku. Banyak negatif dulu yang datang sebelum positif yang datang. Kalau kita letak positif kita yang di depan, insya-Allah kata memang kita dah nampak, cuma usaha yang tak ada. Kalau kata barang tak laku, mungkin ada something wrong, kita buat promosi kurang ataupun sebagainya. Dan yang paling penting sekali ialah pengurusan. Usahawan muda ni dia kena faham apa itu perkataan usahawan tu sebenarnya. Adakah dia sebagai peniaga, adakah dia tu sebagai pengurus, ataupun dia sebagai pekerja. Dia berbeza. Memang berbeza. Kalau pekerja, dia sebagai pekerja. Kalau dia usahawan tu, dia akan mengembeling semua sekali faktor-faktor, orang kata sebagai pengurus, sebagai orang kata ketua, ataupun orang kata sebagai seorang peniaga yang boleh mengurus, sama ada dari segi organisasi, dari segi bahan mentah, apa semuanya. Jadi dia kena faham, kalau kata nak buka bisnes ni, management tu penting. Sebabnya orang kata bisnes ni akan beroperasi sentiasa. Kalau kata kita dah tetapkan dekat kedai pukul 8 pagi buka, pukul 11 malam tutup. Jadi jangan kita tutup awal, jangan kita buka lambat. Kalau kita pukul 8 pagi, pukul 8 pagi lah kita buka. Kalau kata 11 malam tutup, pukul 11 malam lah tutup. Ada orang, tak ada orang, benda tu orang akan nilai. Maknanya kalau customer dia akan datang, contoh datang hari ni tengok tutup, padahal pukul 11 malam tutup. Tapi esok dia datang lagi, kok lah ada hal kan dia ingat peniaga. Tapi esok datang tengok tutup juga, lusa tak datang lah. Di situ dia akan salahkan customer tak datang pula, padahal tempat strategik. Jadi kalau kata nak berkecimpung dalam bisnes perniagaan, tanya diri sendiri dulu sama ada mampu tak mampu, dan pengetahuan apa semua tu jangan fikirkan lagi. Maknanya minat ada, usaha ada, insya-Allah boleh berjaya. Jangan kata bagi alasan yang negatif dulu sebelum positif. Terima kasih kepada Abang Zulfahmi. Semoga perniagaan insya-Allah tambah maju. Amin. Dan dapat melahirkan banyak usahawan-usahawan baru, insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih.